Amin. Wassalamualaikum asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih di atas kehadiran semua dan kita alu-alukan kawan baru dalam grup ni ya. Nora Syikin. Nah, tu yang pegang cermin mata. Yang lambai-lambai. Tapi dia kata dah hujung-hujung. Syarifah lah tu baru ingat. Okey, terima kasih sudi bersama dan kawan-kawan semua. Hari ini saya cuba nak selesaikan 4 hadis ya. 24, 25, 26, 27 insya-Allah. Jadi kita mulakan hadis kita dengan pemul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Ya Allah, terimalah dan berkatilah majlis ilmu kami pada hari ini, iaitu kelas hadis 40. Dalam usaha kami memahami hadis-hadis tersebut dan berazam untuk beramal dengannya. Sebagai tanda rasa kasih kami kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, hamba-Mu dan Rasul-Mu. Ya Allah, kami mohon darimu kebajikan yang segera dan yang akan datang, yang Kau ketahui dan kami tidak ketahui. Kami memohon darimu syurga Firdaus, ya Allah, tanpa hisab, tanpa azab. Dan apa jua yang boleh menghampirkan kami kepadanya dari percakapan, perbuatan, gerak hati dan keyakinan. Ya Allah, kami berlindung denganmu dari neraka dan apa jua yang boleh menghampirkan kami kepadanya dari percakapan, perbuatan, gerak hati dan keyakinan. Ya Allah, kami mohon dari kebajikan apa yang dipohon oleh hamba-Mu dan Rasul-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, apa yang Engkau tentukan ke atas kami sesuatu perkara, maka jadikanlah kesudahannya petunjuk. Ya Hayyu ya Qayyum ya Zal Jalali wal Ikram. La ilaha illa anta birahmatika nastaghiitsu wa min azabika nastajiru. La takilni ila nafsi tarfata ainin. Faslih sya'nina kullahu bima aslahta bis salihin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Yang kawan semua ya, muka surat 111. Hadis 24. Tajuknya haram menzalimi. Hadis ni panjang. 2 muka surat penuh. Lepas tu diriwayatkan ya oleh Abu Zar Al-Ghafiri. Sebelum ni kita dah jumpa nama Abu Zar Al-Ghafiri ni. Beliau meriwayatkan daripada Nabi SAW berdasarkan firman Allah. Yang Nabi sampaikan ini adalah firman Allah, tapi bukan ayat Quran. Bila firman Allah, Nabi sampaikan dengan lafaz Nabi sendiri, bermakna hadis ini adalah hadis kudusi, bukannya hadis yang biasa-biasa. Sebab lafaznya, sebab sebab ini adalah firman Allah dan Nabi lafazkan.
Kita cari dalam Quran memang tak jumpa, hanya dalam hadis ini sahaja. Hadis ini dimulakan dengan perkataan ya ibadi. Ya tu wahai ibadi tu hamba-Ku. Kita di sisi Allah hamba. Kalau di sisi Nabi kita apa? Umat kan? Ha. Kalau di sisi Nabi umat Muhammad. Kalau di sisi Allah hamba. Kita ni hamba Allah. Ya ibadi, kata Allah, wahai hamba-Ku. Sebenarnya terdapat beberapa kali ulangan perkataan yang sama. Cuba cari berapa banyak dapat. Cari cepat. Dua muka surat tu ada berapa yang ibadi yang kita temui? Siapa dah dapat? Serupa betul-betul ejaan dia. Ya ibadi, ya ibadi, ya ibadi, ya ibadi. Ada berapa semua? 10 Sarah. Siapa jawab tu? Saya. Alhamdulillah. Memang 10 ya. Bukan surat yang pertama tu, belah kiri ada 6. Maka surat yang berikutnya ada 4. Jadi 10. 10 ini adalah peringatan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita semua sebagai hamba-Nya. Saya baca kejap ya. Ya ibadi, inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tazalamu. Ya ibadi, kullukum dhalun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Ya ibadi, kullukum ja'un illa man at'amtuhu fastat'imuni ut'imkum. Ya ibadi, kullukum arin illa man kasautuhu fastaksuni aksukum. Ya ibadi, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Ya ibadi, innakum lan tablughu durri fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada zalika fi mulki syai'a. Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala jari qalbi rajulin wahidin mana qasa zalika min mulki syai'a. Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'ataitu kulla wahidin mas'alatahu mana qasa zalika mimma indi illa kama yanqusul mikhyatu iza udkhilal bahr. Ya ibadi, innama hiya a'malukum ahsiha lakum summa uwaffikum iyaha faman wajada nafsahu khairan falyamhadillah wa man wajada ghaira zalika fala yalumanna illa nafsah. Panjang kan? Alhamdulillah. Lepas tu kalau kita tengok terjemahannya, ya Allah halusnya. Mentang-mentanglah kitabnya kecil. Dia haluskan hurufnya. Kalau kita nak cari mana 10 tu kan memang kelang kabut lah. Jadi insyaAllah saya akan bawa penglihatan ke kawan semua. Saya nak share PowerPoint. Saya sediakan ada 2 muka, iaitu terjemahan hadis tersebut yang 10 tadi tu. Nampak semua ya pada skrin?
terjemahan hadis 24 haram menzalimi, ya, hadis qudsi daripada Abi Dzar Al-Ghafiri radhiyallahu anhu meriwayatkan daripada Rasulullah SAW berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala. Nombor 1, sambil saya beri terjemahan ni, insya-Allah saya akan beri huraiannya, ya. Terjemahan yang ibadi yang pertama. Tajuk kolom ni saya buat wahai hamba-Ku, sebab semua ni bermula dengan wahai hamba-Ku. Lepas tu kolom kedua ni maka. Jadi wahai hamba-Ku gini-gini, maka macam tu, ya. Jadi tak payah salin, ya, Hana Mahrum tu dia raja nyalin tu. Yang ni tak payah salin, nanti saya akan forward dalam grup, okey. Kalau lain dari ni, kalau nak catatlah. Wahai hamba-Ku, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman ke atas diriku, kata Allah, kan? Dan aku menjadikannya haram atas kamu. Jadi haram kat atas tu, haram juga kat atas kamu. Maka janganlah kamu saling berbuat kezaliman. Kalau dalam huraian hadis ni, dia sebut di situ, kezaliman ni di kalangan hamba-hamba kita semua ni, hamba Allah, kan? Ada 3. Yang pertama, zalim terhadap Allah. Macam mana kita zalim terhadap Allah, ya? Yang kedua, zalim terhadap diri sendiri. Dan yang ketiga, zalim terhadap orang lain. Okey, kita tengok terhadap Allah. Zalim di kalangan hamba Allah, iaitu kita manusia ni, ada 3. Yang pertama, zalim terhadap Allah. Kalau zalim terhadap Allah ni, nombor 1, kufur. Kufur tu mana kafir. Siapa-siapa yang kufur, siapa-siapa yang kafir, maka orang itu memang menzalimi Allah. Sebab Allah itu satu dan tak ada siapa pun yang boleh menyamakannya dengan yang lain-lain. Ya, dengan patung ke, dengan apa-apalah. Ya, dengan manusia ke, ada pula manusia mengaku jadi Tuhan pun semua, kan. Jadi siapa-siapa yang kafir itu zalim. Zalim terhadap Allah. Yang kedua, zalim terhadap Allah ni, kalau dalam huraian tu, kan, dia kata syirik. Syirik ni menyekutukan Allah. Ya. Yang pertama tadi kafir, kan. Yang kafir itu memang confirm 100% lah. Tapi yang syirik ni, dia mengaku dia Islam tapi dia menyekutukan. Jadi terhadap diri, dia kata kat situ terhadap diri mereka sendiri. Sebenarnya syirik bukannya zalim terhadap diri sendiri, tetapi terhadap Allah juga. Ya. Yang kufur tadi, yang kafir tadi, ada firman Allah, ya, dalam surah Al-Baqarah ayat 254. Dalam ayat tersebut, wal kafiruna humuz zalimun. Orang kafir itu semuanya zalim. Kan jelas, kan, dalam Quran tu. Lepas tu syirik pula ada dalam surah Al-Luqman. Al-Luqman ayatnya ayat 13, ya. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang sangat besar. Jadi dalam kitab kita ni dia kata syirik tu zalim terhadap diri sendiri, sebenarnya itu adalah zalim terhadap Allah, ya. Yang kedua, zalim terhadap diri sendiri. Zalim terhadap diri sendiri ni ialah melakukan dosa-dosa dan maksiat. Maksudnya apa yang Allah larang, kalau hambanya ni buat, maka hambanya tu menzalimi dirinya sendiri. Sebab Allah sediakan balasan kepada hamba yang melakukan dosa, hamba yang melakukan maksiat. Jadi bila dia buat, maknanya dia rela lah untuk diberi hukuman. Kan, bila rela untuk diberi hukuman tu, maknanya dia menzalimi dirinya sendirilah. Macam-macam jenis dosa, macam-macam jenis maksiat. Kalau manusia melakukannya, maka bermakna manusia itu sedang menzalimi diri mereka. Okay? Dan yang ketiganya, zalim terhadap orang lain.
ataupun makhluk-makhluk lain lah juga kan. Seperti menjatuhkan maruahnya, tu zalim. Zalim kepada orang lain tu. Menyakiti tubuh badannya, dipukul ke, dipenggal tengkuknya ke, tu membunuh tu lagi sangat zalim lah kan. Lepas tu menyakiti hati pun zalim terhadap orang lain. Demikian juga kepada makhluk-makhluk lain, misalnya binatang kan, binatang ternakan ke apa. Tak pasal-pasal lembu tu cantik, 2 telinga, apa elak digunting dengan sebelah. Tu zalim lah terhadap lembu tu. Binatang kalau dah cacat, dah tak boleh dijadikan korban, tak boleh dijadikan akikah, ya. Tak boleh dijadikan bayar dam kalau haji. Dia mesti yang tak ada cacat sebarang. Tapi kalau sengaja pula pergi gunting, pergi korek pancung ekor. Lembu tu kan ekor kadang melibas-libas macam tu kan, dia goram bawa apa banyak dipancung kan. Tu zalim lah terhadap lembu tu. Kawan tu kan main handsome lagi ada ekor. boleh pancung kan. Okey. Ini yang ibadi yang pertama. Okey? Maknanya kezaliman di kalangan manusia ada 3, terhadap Allah, terhadap diri sendiri dan terhadap orang lain ataupun makhluk lain. Lepas tu yang kedua, ya ibadi, wahai hamba-Ku, semua daripada kamu dalam kesesatan. Nabi kata semua daripada kamu berada dalam kesesatan kecuali yang telah Ku beri petunjuk. Petunjuk ni hidayah kan? Maka mintalah petunjuk kepadaku, nasihat aku beri petunjuk. Yang Allah tak beri petunjuk tu memang tak pernah minta lah kot. Sebab itu kita yang lahir, sejak lahir lagi kita telah pun Islam sebab mak ayah kita orang Islam. Maka kita perlu kekalkan, kita mohon kepada Allah, kita doa kepada Allah kan. Allahumma apa, macam mana baca apa? La tuzigh qulubana. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana. Kan? Itu doa kita minta kepada Allah supaya janganlah janganlah macam palingkan kita dari petunjuk kan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana. Lepas tu hujung dia wahab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Kan? Ya Tuhan kami, jangan Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan pada saat kematian. Ini yang lebih lebih utamalah kan. So sudah Engkau beri petunjuk kepada kami. Dan kurniakanlah kepada kami rahmat di sisi Engkau kerana sesungguhnya Engkau lah Maha Pemberi kurnia. Ini semua kita dah hafal kan? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana. Hadaitana tu Engkau beri kami petunjuk lah maksudnya. Janganlah palingkan hati kami ni kan. Jadi sebab iman ada turun naik, ada pasang surut orang kata kan. Sebab itu kita perlu minta petunjuk kepada Allah setiap masa. Khususnya kita kena baca doa setiap kali kita selesai solat fardu kan. Okay. Dan Rabbana, yang ibadi yang ketiga. Wahai hamba-Ku, sesungguhnya kamu ialah orang yang lapar. Kecuali yang telah aku beri makan. Beri makan ni bukannya dah turun sedulam, dah sampai seguni boreh, bukan macam tu kan. Maksudnya maka mintalah makan kepadaku, nescaya aku beri. Nescaya aku beri kata Allah. Minta kepada Allah ni dengan doa lah. Sebab itu siapa tak nak berdoa, orang tu sombong. Sombong kononnya dia boleh segala-galanya, tahu segala, dapat segala sebab dengan kudrat dia. Itu adalah satu kesilapan yang besar ya. Kita mesti berdoa. Kita lapar, kita berdoa dan kita berusaha. Taklah cukup dengan doa ya pula, ya Allah laparlah, pula nak makan ni berilah ya Allah makanan.
Tapi kita usaha sebenarnya. Doa kita iringi dengan usaha. Ataupun usaha kita iringi dengan doa. Ini kalau lapar. Okay? Lapar Allah akan beri kita makan. Dengan usaha kita dan doa kita. Ya. Wahai hambaku yang keempatnya, yang ibadi yang keempat, sesungguhnya kamu ialah orang yang telanjang. Memang lagi terlahir telanjangan. Ada kau terlahir siap dah bawa baju. Tak ada kan? Semua telanjang kan? Kecuali yang telah ku beri pakaian. Bukannya Allah beri pakaian yang direct. Siap ya ke katil mak kat hospital tu ada baju. Ni Allah bagi. Macam tu sama lah macam makan tadi. Jadi, maka mintalah pakaian kepadaku dan saya akan kuberi. Maknanya kita usaha dan kita berdoa. Moga Allah murahkan rezeki. Dengan rezeki itu kita dapat beli pakaian macam tu. Lepas tu, yang ibadi yang kelima. Wahai hambaku, sesungguhnya kamu selalu berbuat salah siang dan malam. Maknanya kalau siang malam ni 24 jam dah kan? Siang malam selalu buat salah. Kata Allah, aku mengampuni semua dosa. Kamu siang malam buat salah. Aku mengampuni semua dosa, kata Allah. Mintalah ampun kepadaku, nescaya ku beri. Jadi minta ampun pada Allah ni memang wajib lah. Tak ada siapa yang tak berdosa di dunia ni kan. Sedangkan Nabi pun yang maksum, yang jamin masuk syurga, sentiasa beristighfar kepada Allah kan. Jadi istighfar tu, ghafara tu maknanya minta ampun. Istighfar, ghafara tu ampun. Istighfar bila mana-mana perkataan bahasa Arab ada alif in dengan ta di pangkal dia, makna kita minta. Astaghfirullah, aku minta ampun kepadamu ya Allah. Alif sinta tu maknanya kita minta ya. Jadi minta ampun kepada Allah ni tentulah dengan bertaubat kan. Bertaubat ni memang dituntut ya. Tadi kita kata kita zalim kepada Allah juga kan sebab kita melakukan zalim terhadap diri kita sendiri. Sebab itu Nabi Yunus yang ditelan ikan apa? Nun. Ikan nun yang sangat besar, mulutnya sangat lebar kan. Masuk Nabi Yunus dalam perut ikan nun ini dan dia tak diapa-apakan oleh ikan tu. Dia berada dah dalam perut ikan tu dalam keadaan yang sangat gelap kan. Apa Nabi Yunus baca? Doa. Zikir. Zikir. Mana zikir La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta. Tak ada Tuhan melainkan engkau. Inni sesungguhnya aku minaz zalimin. Ada hamba-Mu yang zalim. Sebab sebelum dia tolong ikan nun tu dia macam merajuk kan, dia ajak umat-umat dia ikut tak mau dengar kan, jadi dia merajuk, lepas tu dia pergi ke laut tu tolong dia ikan nun kan. Jadi sebenarnya kan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin itu adalah pengakuan kita kepada Allah yang memang kita banyak dosa lah. Dosa kita ni kadang kita perasan, kadang kita tak perasan kan. Sebab itulah minta ampun kepada Allah itu memang sepatutnya sentiasa kita lakukan. Macam petunjuk juga lah, kita minta petunjuk, janganlah hindarkan kita dari petunjuk dari semasa ke semasa dan mintalah Allah ampunkan dosa-dosa kita sepanjang hidup ini kan, khususnya apabila tiba masanya nanti kita mengakhiri, hayat kita berakhir kan.
Lepas tu yang ibadi yang keenam, wahai hamba-Ku, sesungguhnya kemaksiatan kamu tidak dapat menimpakan kecelakaan kepada aku. Kau buat maksiat, kau buat dosa, tak ada aku dapat celaka dari dosa-dosa kau tu dah, kata Allah kan. Sebab dia Maha berkuasa kan. Lepas tu, dan tidak juga ketaatan kamu dapat memberi manfaat. Kalau kau taat apa semua pun tak beri manfaat kat aku, kata Allah kan. Makna di sini, kita kena tak jalankanlah tanggungjawab kita sebagai hamba terhadap diri kita sendiri. Sebab kalau kita buat maksiat, kita berdosa. Kalau kita buat ketaatan, buat perintah Allah, kita dapat pahala kan. Dan dosa pahala ni Allah janjikan akan diberi balasan di akhirat nanti. Okey. Yang seterusnya nombor 7 pula ya. Makna tadi yang nombor 6 dia kita tak usah nak act lah dengan Allah. Kan kita ada kan seorang artis ke apa tu? Melayu mengaku Islam pasang tatu. Lepas itu berlakon kan? Ada orang kutuk-kutuk lah kata dia dia punya halal kata, apa pula orang lain susah. Jadi entahlah susah kita nak cakap kan. Perkara macam ni orang yang terdahulu dan orang yang terakhir. Maknanya kita buat kebaikan tak akan menambah manfaat kepada Allah. Kita buat kemaksiatan, melanggar perintah tak akan menimpakan kecelakaan kepada Allah. Tapi itu semua urusan kita. Allah akan sediakan balasannya sama ada baik atau sebaliknya. Okey. Wahai hamba-Ku yang ketujuh ya, jika orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang terakhir daripadamu. Yang terdahulu tu sejak Nabi Adam lah kan? Sehingga yang terakhir daripadamu. Yang terakhir tu malaikat dia cabut nyawa lah kan? Ya. Lepas itu malaikat yang tiup sangkakala kan? Tapi ini manusia bukan malaikat tak masuk dalam hal ni. Wahai hamba-Ku ni, jika orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang terakhir daripadamu juga umat manusia dan jin. Jin masuk semuanya bertakwa. Semua bertakwa. Termasuklah juga yang paling takwa di antaramu. Yang paling takwa. Kata Allah, maka hal ini tidak menambah keagunganku sedikit pun. Sebab dia memang dah Allah Maha Agung. Bukanlah kerana takwa umatnya ni, hambanya ni, bertambah-tambah lagi keagungannya. Dia kata tidak. Okey? Tapi kita wajib mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Lepas tu di muka surat 115 tu kan, ada firman Allah kat bawah tu kan. Sebelum firman tu, segala amal akan dihitung secara saksama dan diberi balasan. Jika tidak di dunia lagi, sudah tentu di akhirat. Firman Allah, man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun wala nuhyiyannahu hayatan thayyibah. Artinya, sesiapa berbuat kebaikan daripada orang lelaki ataupun perempuan, padahal ia beriman, maka kami akan hidupkan dia dengan penghidupan yang baik. Tu yang taat lah kan. Lepas tu yang orang yang buat jahat pula kan. Bismillahirrahmanirrahim. Wala nuziqannahum minal azabil adna dunal azabil akbari la'allahum yarji'un. Artinya, dan sesungguhnya kami akan rasakan kepada mereka daripada azab yang dekat sebelum azab yang besar. Yang dekat ni mana di dunia lagi ada yang dah dapat lah azab tu kan. Semoga mereka kembali. Maknanya kembali tu bertobat lah. Bertobat minta ampun kepada Allah. Memang Allah dah janjikan.
yang buat baik dan yang buat sebaliknya. Okey. Seterusnya, ya ibadi yang ke 8. 8, 9 tu. 8 Wahai hambaku, jika yang pertama dan terakhir daripada kamu semua, juga umat manusia dan para jin, semuanya buat jahat seperti sejahat-jahat orang antara kamu. Termasuklah yang apa tu? Fir'aun Fir'aun yang aku dia Tuhan kan, yang leburkan, campakkan siapa? Masyitah dalam tu cerita minggu lepas kan. Tu sejahat-jahat tu kan. Maka hal ini tidak mengurangi keagunganku sedikit pun. Sikit pun tak kurang keagungan dia. Sebab dia maha agung. Okay. Maknanya kita jangan nak act lah. Dia kata macam yang aku jadi Tuhan tu. Tak ada apa-apa pun. Sekali tenggelam dalam laut merah kan. Tu Fir'aun lah. Lepas tu, wahai hambaku, jika orang-orang terdahulu dan orang-orang terakhir antara kamu, juga umat manusia dan para jin, semuanya berada di satu tempat untuk meminta kepadaku dan aku penuhi permintaan setiap mereka, maka hal ini tidak mengurangi kelindunglah ayat tu sikit. Tidak mengurangi milikku. Milikku. Tidak mengurangi milikku sedikit pun. Kecuali seperti sebatang jarum yang terkena air tak kala dicelup ke laut. Berhimpunlah manusia di satu tempat. Minta. Macam kan semayang. Minta hujan. Semayang hajat kan orang buat kat padang terbuka tu, berhimpun di satu tempat tu minta ramai-ramai kan. Dan aku penuhi permintaan mereka. Maknanya Allah kabulkan doa mereka itu, permintaan mereka itu. Hal itu kata Allah sikit pun tak mengurangkan milik dia. Apa yang dia bagi kita, apa yang kita minta, sikit pun tak kurang milik dia kata. Itu kata dia seperti sebatang jarum, kono ke air laut, tak payah capai dia dah jarum tu. Macam itulah ibaratnya. Kalau dia memakbulkan doa-doa hambanya ramai-ramai tadi. Okay? Macam di Padang Arafah misalnya kan, di Padang Arafah tu ialah masing-masing berdoa ikut grup masing-masing kan. Ikut package masing-masing. Tapi dalam masjid di Arafah tu, masa doa Arafah kan, itu minta sekali ramai-ramai lah tu. Allah penuhi permintaan tu. Tapi sikit pun tak mengurangi pilih Allah. Okey. Ya ibadi yang ke-10, wahai hambaku, sesungguhnya semua itu adalah amal perbuatanmu. Aku catat semuanya untukmu, kemudian ku balas. Itulah dia. Ya, aku catat semuanya untukmu, kemudian aku balas. Barang siapa mendapat kebaikan, maknanya dapat balasan baik, hendaklah memuji Allah. Dan barang siapa mendapat sebaliknya, sebalik itu, selain itu, barang siapa mendapat selain itu, janganlah menyalahkan kecuali dirinya sendiri. Jangan pula, kenapa lah Allah bagi aku macam ni? Kita tak boleh sebut macam tu kan. Kita minta ampun je lah. Memang kita banyak dosa. Kan? Kalau kita komplain-komplain Allah, maknanya kita ni siapa nak komplain-komplain ni? Macam hujan turun tak berhenti-berhenti. Apalah hujan ni tak berhenti-berhenti? Tu marah kat siapa sebenarnya tu? Saya terkondang je lah. Orang kampung kan nyomor padi. Kejap redup, kejap panas. Apalah hari ni tak panas betul-betul. Tu orang kampung saya lah punya cakap macam tu tu. Itulah bila tanya, marah kat siapa ni?
Aduh lah, matahari ni terlindung-terlindung mo. Tu siapa mu yang terlindung-terlindung tu? Tuhan lah. Oh, jadi marah ke Tuhan lah ya. Tentulah Mbak. Terpaksa lah cakap dengan Tuhan. Apa-apa yang Tuhan buat, itu kuasa dia. Kita hambanya, kita laras diri kita. Maknanya kita bersedia. Kalau hujan, tak nak kena hujan. Berpayunglah. Kan? Jangan pula ni hari hujan, payung tak mana? Siapa salah tak ada payung tu? Kan? Sebenarnya macam hari panas ke hujan ke apa pun, semua tu adalah dengan kehendak Allah. Kita sebagai hamba-Nya, kita hadapilah perkara tersebut untuk meneruskan kehidupan kita, insya-Allah. Jadi kalau kita dapat kebaikan, kita bersyukurlah. Tanda syukur tu sekurang-kurangnya kita lafaz alhamdulillah, kan? Apa nama ni, kalau kita buat benda salah tu, kita bertobat. Dan tentunya istighfar itu, taubat itu sebelum kita menamatkan ataupun menghembus nafas terakhir. Itulah yang terkandung dalam hadis 24. Jadi saya dah hurai sekali lah ya, dengan terjemahan yang 10 yang ibadi itu saya dah huraikan semua sekali. Jadi kita pergi pula ke hadis 25. Hadis 25. Yang ini saya nak keluar balik ni. Nak keluar balik dari skrin ni. Dah lupa macam mana nak buat. Stop share. Tu dia. Okey. Banyak tu jelah yang berapa poin tu ya. Tak teraya nak buat banyak-banyak. Sebab alih mana tulisan tu kan. Okey. Hadis ke-25. Bersedekah bukan sahaja dengan harta. Buka surat 117, 118. Okey. Daripada Abu Zar. Abu Zar. Glamour kan Abu Zar? Banyak hadis dia. Daripada Abu Zar radhiyallahu anhu berkata, sebahagian sahabat berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ni sahabat-sahabat ni. Ya Rasulullah katanya, zahaba ahlud dusuri bil ujur, yusalluna kama nusalli. وَيَسُومُونَ كَمَا نَصُومُ وَيَتَصَدَّقُونَ بِفُضُولِ أَمْوَالِهِمْ قَالَ أَوَلَيْسَ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ مَا تَصَدَّقُونَ بِهِ إِنَّ بِكُلِّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٍ وَكُلِّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٍ وَكُلِّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٍ وَكُلِّ تَحْلِيلَةٍ صَدَقَةٍ وَأَمْرٌ بِمَعْرُوفٍ صَدَقَةٍ wa nahi an munkar sadaqah wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Qalu ya Rasulullah ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajr. Qala ara'aitum law wada'aha fi haram akana alaihi wisr fakadzalika idza wada'aha fil halal kana lahu ajr. Okey, cari perkataan sedekah ada berapa? Jom cari. Sedekah sadaqah kafta. Jumpa tak? Ada berapa perkataan sedekah kat situ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. 7 tu yang perkataan sebiji tulis dia sedekah kan? Tapi ada juga yang lain-lain tu ya tasaddaqun katanya kan. Lepas tu itulah ayat tasaddaqun tu satu. Okey, kita tengok terjemahannya. Wahai Rasulullah, kata orang ni. Sebahagian sahabat bertanya, adalah seorang wakil itu kan. Wahai Rasulullah, orang-orang kaya pergi membawa banyak pahala.
Mereka salat sebagaimana kami salat. Mereka berpuasa sebagaimana kami berpuasa. Namun mereka dapat bersedekah dengan kelebihan hartanya. Nabi bersabda, Nabi SAW bersabda, bukankah Allah telah menjadikan untukmu sesuatu yang dapat disedekahkan? Sesungguhnya setiap kali tasbih macam mana? Subhanallah kan? Subhanallah adalah sedekah. Kita sebut je perkataan subhanallah tu sedekah dah tu. Lepas tu setiap kali tahmid ni alhamdulillah. Setiap kali kita baca sebut alhamdulillah kita sedekah dah tu. Ada pahala ni kan? Dan setiap kali tahlil ni la ilaha illallah adalah sedekah. Kan kita subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wa akbar 3 tu kan? Semua tu sedekah tu. Lagi banyak kita ulang, lagi banyak sedekah yang kita dapat. Okey? Menyuruh kepada kebaikan adalah sedekah. Ma'ruf. Sungguh. Tolong Wan ambilkan tu suruh nak cucu. Tolong Wan ambilkan tu. Suruh dia buat baik tu, tolong kita tu, sedekah tu. Senang dia buat pahala kan? Nyuruh pun buat sedekah. Lagilah buat okey ya. Melarang kemungkaran adalah sedekah. Apa minat larang cucu ni? Bila raya ikut kawan pergi rumah orang. Kami datang nak raya katanya. Jangan buat macam tu. Sebabnya mak tak suka orang lain buat macam tu. Wan tak suka orang lain buat macam tu. Jadi korang janganlah buat kat orang lain macam tu. Datang nak raya, berialah tuan rumah tu nyiap ini kan. Minum air setogok tak habis pun minum air setogok. Dah cik minum balik dah. Kan? Dia nak nunggu yang dalam sampul tu. Ampau. Kita sanggalah cucu kita ni. Tak usahlah ikut kawan-kawan kalau pergi rumah orang macam tu. Apalah Wan. Wan tak suka orang lain buat kat Wan macam tu. Berkumpulan. Kadang berbalai-balai orang. Kadang berpuluh. Yalah lebih dari 10 tu berpuluh lah kan. Ramai kan. Jadi ada orang. Dia memang nak datang raya ya. Okey, mai beratur terus dia bagi duit tak jamu-jamu dah. Ya minum. Dah siap sampul ya. Tak ya macam tu macam lah sing. Tapi kalau datang mah kita terkonolah layan kan nama orang tetamu walaupun dia minta loceng tak berhenti tinggal kami datang nak raya dia. Tapi taman guru dah tak ada dah ni jam kan Jo. Sebabnya uan-uan dengan atuk-atuk tinggal kan. Anak cucu Dah bosan. balik dah bosan. Anak-anak memanglah dah tak ada dah buat kerja macam tu kan. Okey. Seterusnya. Dan jimaknya. Dan jimaknya salah seorang antara kamu juga adalah sedekah. Sedekah tu kok rajin banyaklah sampai pahala. Sedekah. Mereka bertanya, wahai Rasulullah, adakah jika salah seorang daripada kami memenuhi hajat syahwatnya berpahala? Rasulullah SAW menjawab, menurutmu, bukankah jika dia menyalurkan syahwatnya pada yang haram, maka dia berdosa? Maka demikian pula apabila dia menyalurkan pada yang halal, dia mendapat pahala. Dapat pahala. Sekarang tak tahulah sing-sing. Boleh tak dapat pahala ke tidak nyono kan? Tak ada Rida. Habis dah. Dah pencen. Aduh. Tutup kodai. Tutup tilang, tutup kodai. Pandailah Ipan. Okey, kita tengok huraian ya. Huraian hadis ini membawa pengertian yang amat bernilai.
dalam urusan bersedekah. Lazimnya ramai orang menilai bahawa orang kaya saja, berharta saja yang boleh bersedekah. Sedangkan orang miskin tidak berpeluang untuk melakukan amal ibadah bersedekah ini. Sebenarnya anggapan ini salah. Sedekah dinilai dari segi pemberian kebendaan atau harta benda semata-mata, tidak dinilai dari segi pemberian kebendaan atau harta benda semata-mata. Zikir, tadi kan alhamdulillah, subhanallah, Allahu akbar, la ilaha illallah, astagfirullah, baca Quran dan zikir lain-lain juga merupakan sedekah. Lepas tu amar makruf nahi mungkar, yang suruh baik-baik, larang buat jahat pun sedekah. Yang tadi tu jima' tu pun sedekah. Lepas tu para sahabat, dan ada apa sabda Rasulullah kan, tiap-tiap kebaikan adalah sedekah. Tu sabda Nabi tu. Jadi orang miskin tidak perlu cemburu apabila melihat orang kaya bersedekah harta, kerana mereka juga bersedekah dengan cara lain seperti di atas. Para sahabat tidak cemburu pada harta orang kaya, tapi cemburu pada pahala dan ganjaran bersedekah. Lepas tu muka surat 121 tu dalam kotak kan, yang panjang sikit kotak itu nanti ada kaitan dengan hadis 26. Nanti kita baca hadis 26. Yang bawah tu, bersedekah ialah amalan untuk meraih ganjaran pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan bukan untuk memperoleh sesuatu balasan daripada manusia. Jadi kita sedekah janganlah harap untuk dia beri dia sedekah, dia tak ada beri dia sedekah dah. Kalau macam tu habis hilang pahala. Dah lah beri. Maknanya kalau disebut macam tu maknanya tak ikhlas lah kan. Kalau tak ikhlas, baiklah cerita lagi ke orang kan. Berganda-ganda pula dapat dosa sebenarnya. Rasulullah SAW bersabda, maksudnya setiap orang Islam menanam tanaman dan tumbuh-tumbuhan kemudian dimakan oleh burung, manusia atau haiwan. Semua itu menjadi sedekah baginya. Itu gambar burung tu. Jo pandai ni, apa pokok itu Jo? Buah apa macam tu tu? Kau nak buah. Macam buah ceri. Oh, buah ceri lah, burung kan ceri kan? Kok buah mata kucing payahlah nak ngumpit kulitnya kan? Tak burung lah, tolan biji tak burung makan buah mata kucing dah. Itu yang ada apa? Yang ada gusi, yang ada taring kan? Okey. Chestnut tu chestnut. Mak Salehnya buah. Oh ya ke? Oh Kak Ji Kona. Tupai-tupai tu. Oh. Bahkan jika tanam-tanaman dan buah-buahan yang berfaedah dimakan oleh binatang atau manusia, hatta jika dicuri oleh manusia sekalipun tanpa pengetahuan tuannya, namun tuannya tetap mendapat pahala walaupun tiada dengan kasat atau niat. Itulah orang tua dulu kan rajin nanam pokok-pokok. Sampai nak makan buah esok ni Wan. Tak ada, ajak dia nak makan dah. Anak cucu cicit dan sok lah makan. Kata. Oh, panjang berpandangan jauh kan orang-orang kita, atuk-atuk kita dulu. Sebab tu sampai hari ni pokok yang dah tua-tua kat kampung tu, semua dia orang nanam tu kan. Ada orang ambil, makan kat tupai kau, makan kat koro kau, semua dapat pahala kan. Jadi kita kena rajin lah nanam-nanam ya. Tapi pokok saya yang tak berbuah lama pun tu saya tobang ya. Sebab tak berbuah. Hanya macam baju ubu kan. Tu tak ada rezeki lah. Tanamlah pula yang lain kan. Okey. Hadis 26. Ni yang saya kata ada kaitan dengan hadis apa daripada Abu Hurairah dalam kotak tadi. Sebab yang riwayatkan hadis 26 ni pun sebenarnya Abu Hurairah ya. Tajuk dia mendamaikan pertikaian dengan adil. Ini gambar ni kan? Gambar dum warna emas kan? Dia kalau hijau, kubah hijau, bawah makam Rasulullah. Kubah warna emas, bawah batu yang terlampau yang nak ikut Nabi masa Mi'raj ke langit. Bawah kubah warna meh ni terletaknya batu yang nak ikut Nabi. Saya baru teringat lah sebenarnya masjid ni, masjid yang ada
kubah apa nama ni, warna merah ni macam di bubuh tanah tambah tau. Jadi ada tangga kita naik sebelum kita sampai ke pintu tu. Saya fikir timbunan tanah tu untuk itulah dijadikan tembok ke ruang bawah batu yang menghampa yang nak ikut Nabi naik Mi'raj tu. Jadi saya fikir balik, oh iyalah, dulu ambil gambar kat tangga tu tapi saya cari tak jumpa lah gambar kat tangga depan ni. Depan kat tulisannya ni sebenarnya orang beriman tu kan, kat situlah tangga. Aduh lah lantai. Ni kat yang tak ada color ni. Tangga nak naik ke masjid tu. Okey. Maknanya dia memang tergantung tinggi lah ya Ustazah, kan? Sonai. Apa Dia memang tergantung tinggi kan? Tapi tanah tu ditinggikan supaya dia tanah di anu ni apa kalau kita tambah tanah tu apa? Tambah tanah. Ditambak ya? Ditambak tapi di ruang bawah batu yang tergantung tu tak ditambak lah situ. Jadi ruang tu macam koli macam koli. Kan anak ada hantar gambar kan? Anak tu bergambar dalam yang bentuk koli tu lah tu, bawah batu tu. Batu tu terhampar datar. Saya ada ambil gambar batu tu belah datar dari Tompek Semayang tu. Tapi itulah cari gambar tak jumpa. Dia kepung dengan inilah macam grill. Macam grill dia kepung. Tak ada lah orang pergi nak pijak dah kan. Bawah tu kita boleh masuk, ada laluan untuk masuk. Okey. Jadi hadis ni mendamaikan pertikaian dengan adil. Ini agak saya dikeluarnya gambar ni sebab orang Yahudi bertikai dengan orang Palestin lah ni kan. Agak itulah maksud kenapa gambar masjid apa nama ni? Al-Aqsa ni diletak kat situ. Okey. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda, kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah kullu yawmin tatlu'u fi syamsu ta'dilu bainal isnaini sadaqah wa tu'inur rajula fi dabbatihi fatahmiluhu 'alaiha aw tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu sadaqah wal kalimatu thayyibatu sadaqah wa bi kulli khatwatin tamshiha ila salati sadaqah wa tumitul azza anit tariqi sadaqah. Banyak gak orang sedekah tu kan? Sedekah 1 2 3 4 5 6. Ada 7 saja. 7 ujung sekali tu ada ni. Ada 7. Okey. Artinya setiap sendi tubuh manusia wajib mengeluarkan sedekah. Ini yang ada dalam hadis yang dalam kotak tadi ni. Setiap sendi, jari, tangan, kuku, semua ni boleh jadi sedekah. Setiap hari di mana matahari terbit padanya, engkau berlaku adil terhadap 2 orang yang bertelingkah adalah sedekah. Menolong seseorang pada kenderaannya, naik orang untuk naik orang kan, tolong naik kan. Lalu engkau membantunya untuk naik ke atas kenderaannya atau mengangkat barang-barangnya ke atas adalah sedekah. Ucapan yang baik adalah sedekah. Setiap langkah ketika engkau berjalan menuju salat adalah sedekah. Yang menghilangkan gangguan dari jalan adalah sedekah. Banyaknya peluang untuk bersedekah. Antara tujuan terpenting, ini lanjutan dari hadis yang tadi lah, yang 20 hari, 25 hari kan. Antara tujuan terpenting yang ingin dicapai oleh Islam ialah menyatukan hati kaum muslimin. Tertegaknya kebenaran antara mereka, kukuhnya barisan mereka dan kemenangan terhadap musuh. Tujuan ini tidak akan tercapai kecuali dengan kerjasama dan tolong-menolong. Dorongan untuk tercapainya kerjasama tersebut ialah melalui ucapan dan perbuatan. Firman Allah, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan.
dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, serta jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Pelanggaran ni pencerobohan lah kan. Pelanggaran kan terpaksa lah cari kereta pelanggar kan. Pencerobohan. Okey. Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, ni hari tu kita sebut ni kan Datin Zakia, masalul mu'minina. Kan fi tawadihim wa tarahumihim, kan. Perumpamaan orang mukmin dalam berkasih sayang ibarat satu tubuh. Kama salil jasadi, seperti satu jasad Jika ada salah satu anggota tubuh yang sakit, maka seluruh tubuh akan berasa tidak boleh tidur dan demam. Bil humma wasar. Kan itu saya kata macam sakit gigi kan. Gigi yang sakit tu dek berlubang, badan nyut kan. Selesa kau nak tidur malam. Rantianlah mata tak boleh lolap, hati sakit. Orang lain tidur, kita tak tidur, marah pula ke orang tu macam-macam lah. Aduh ya. Jadi perbandingan ataupun perumpamaan antara sesama Islam seperti satu jasad. Kalau satu anggota sakit, maka yang lain juga akan rasa sakit tu. Okey. Dan seterusnya pengajaran dari hadis ini, Allah Subhanahu Wa Taala mencipta manusia dengan sebaik-baik kejadian. Yang kedua, kita perlu bersyukur atas kesempurnaan ciptaan anggota badan, panca indera, tulang belulang hingga kepada ira-ira jari. Yolah jari ni kan, tak ada jari ni nak korek hidung macam mana? Assalamualaikum Kakku. Apa dia? Kakku. Ya. Yang setiap sendi tu kita ada 360 sendi. 360. Dengan solat duha tu. Solat duha. Ada solat duha 2 rakaat dapat menyamai sedekah sebanyak 360 sendi badan kita. Jadi bila kita dah solat duha 2 rakaat tu, maknanya kita dah bersedekah hari itu. Itu tanda kita bersyukur lah. Betul. Boleh kaitkan dengan duha Kakku ya? Ya. Boleh. Terima kasih Maria. Sama Kakku. Solat duha ni kalau 2 rakaat, duha biasa-biasa. Tapi kalau duha tu 4 rakaat itu nak tambah rezeki kan. Ada 6, ada 12, ada sampai 12 kan beda? 8 ke 12. Solat duha, dia nak berniaga. Jadi sangat maju perniagaan dia. Tiap-tiap hari dia solat duha 12 rakaat. Lepas tu baca surah apa? Surah Alhaakumut takasur. itu yang pendek, ada ayat panjang kan? Oh, dia banyak. Waqiah ke? Ya, Waqiah. Waqiah nak kot. Yalah, Waqiah. Betul, Waqiah. sebab dalam tu banyak doa-doa kan untuk tambah rezeki. Okey. Seterusnya, nombor 3, kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala akan menambahkan kenikmatan. Ialah nikmatnya kan, bila bersyukur, ya Allah, terima kasih ya Allah, alhamdulillah kan. Dan sebaiknya kalau yang tu kita kena sujud syukur lah. Sujud syukur. Sujud syukur ni buat 2 kali sujud kan. Sebaiknya kita ada wuduk. Masa nak sujud tu, Allah Akbar tu niat untuk sujud tu saya. Allah Akbar, sujud, nak sujud syukur. Ada juga orang buat sembahyang sunat 2 rakaat. Sunat, solat sunat syukur. Ada juga. Tapi yang simpelnya sujud syukur lah. Okay? Ustazah, Ya. beri salam tak lepas tu? Lepas sujud syukur tu beri salam tak? Kita takbir kan, tu kita turun. Kalau mulakan dengan takbir, diakhiri dengan salam. Okey. Takbir tu kan pembukaan, salam tu penutup. Ya. Pandai Kak Cik. Kasih Kak Kita Cik. tanya, kita tak tahu. Kita tanya. Nombor 4. Disebabkan nikmat Allah itu, bersedekahlah kepada orang lain, bukan sahaja dalam bentuk harta benda, malah senyuman. Senyuman mendamaikan 2 orang berkelahi, membawa beban orang lain atau sekadar berjalan ke masjid untuk bersolat
yang merupakan sedekah untuk diri sendiri. Nombor 5. Sedekah yang berupa perkataan yang baik seperti jawab salam, ucap yarhamukallah ke orang bersin kan, ucap alhamdulillah, berbagai bentuk zikir, ucapan yang baik ketika bercakap, ucapan yang baik apabila meminta. Ada ke orang tua suruh, "Tok, ambil tu anak cucu. Kau main nyuruh atuk. Ni siapa patut nyuruh siapa ni?" Macam tu ayat dia bagi tu. Ni siapa patut nyuruh siapa ni? Cucu nyuruh atuk ke atuk nyuruh cucu? Tu je. Jadi mana kalau kena betul lah tu. Macam-macam kan benda macam ni nampak kecil, tapi kalau kita tak ambil kisah, dia akan berlarutan lah sampai tua. Usah dah beranak pinak pun ayah hari sunat sama dia suruh. Sian orang tua tu bongkok-bongkok kan. Okey. Ucapan yang baik ketika bercakap, ucapan yang baik apabila diminta, memberi maaf kepada orang yang minta maaf. Keluar lain ni. Ada minta maaf lah. Yalah kata dia. Dia elak lah. Yalah kata dia. Itu yalah minta bagi maaf betul tu. Ikhlas. Makna dengan gerak-geri kita, tindak apa? Bahasa badan kan menunjukkan juga sama ada orang itu benar-benar memberi maaf kepada kita yang minta maaf. Ada juga yang kata dia dah minta maaf dah, dia tak maaf dan pokok dia lah. Kan? Apa nak kata lagi macam tu? Yang penting kita minta maaf kan? Doa kepada orang mukmin lain, pujian yang ikhlas. Nak puji pun kena ikhlas. Lepas tu beri nasihat pun pahala kan? Pahala sedekah kan? Menunjukkan jalan. Aduh, orang kan yolah kape. Saya pernah kono ni. Dia Cina kan kape. Tanya, "Cik, mana ni?" Masa tu saya ingat sangat-sangat. Saya seorang-seorang. Pergi Commute Valley tu naik komuter. Lepas tu dah lapar. Teringat ada restoran Upih. Restoran Upih ni milik isteri almarhum Datuk Mak Kamus ya. Sedap dia punya masakan tu, masakan orang Kelantan. Jadi saya ni cari-cari turun naik dah. Mana dia restoran Upih ni? Lepas tu bertanyalah ke budak yang ada gerai kocik-kocik tu kan. Budak Cina lah. Mana restoran Upih? Sana kata, terbalik ditunjuknya. Sejauh-jauh lah saya berjalan. Lepas tu, ya Allah tunjukkanlah ke mana. Minta ke Allah sudah. Tunjukkanlah ke mana sebenarnya. Jumpa balik budak tu, jalan saya ke depan, makna sebalik yang saya dah pergi jauh-jauh ni. Jalan sikit ke depan, nampak restoran Upih. Masya Allah, kapih. Jadi sebenarnya kalau kita tunjukkan jalan, orang bertanya di mana jalan, kita dapat pahala sedekah kan. Sedekah tu tunjukkan orang tu. Yang tadi tu saya tak boleh lupa lah. Lagi satu sebab dia kapir kan. Yang segala perkataan yang menyenangkan hati orang yang mendengar akan mengeratkan silaturahim. Nombor 6, buang sesuatu yang berbahaya di jalan juga sedekah. Tunaikan solat duha sekurang-kurangnya 2 rakaat setiap hari, tanda kesyukuran. Ini yang Kak Mariah sebut tadi ya. Atas kesempurnaan anggota tubuh badan dan mohon dimurahkan rezeki. Ini yang 360 sendi tadi kan. Senang ingat itu 360 darjah. 360 sendi. Yang ke-8, banyak memuji Allah atas nikmat yang telah diberikan sebagai tanda syukur. Yang ke-9, ikhlas hanya pada Allah Subhanahu wa ta'ala dan melakukan amalan-amalan kebaikan. Okey. Hadis 27. Saya suka sangat hadis 27 ni. Best sangat. Ni kita tengok ya. Hadis 27 ni kebaikan dan dosa. Okey. Daripada Nawas bin Sa'man. Tajuk dia kebaikan dan dosa. Okey. Daripada Nawas bin Sam'an radhiyallahu an, yang meriwayatkan daripada Nabi SAW, baginda bersabda, al-birru husnul khulqi wal ismu ma haka fi nafsika
wa karihta an yattali'a alaihin nas. Birru tu makna kebaikan. Ismu tu makna kejahatan ataupun dosa. Ismu. Okey. Makna hadis ni, kebaikan adalah akhlak yang baik. Sedangkan dosa adalah segala hal yang mengusik jiwamu. Mengusik jiwa ni jadi sedih ke, jadi marah. Menyentuh ke, menggoncang. Mengusik ke, menyentuh ke, menggoncang. Mana lebih tepat? Menggoncang. Pada saya yang lebih dengan bahasa kita lah, bahasa Melayu kita. Menggoncang jiwamu. Berdegup-degap, berdebar, menggoncang ya. Segala hal yang dosa adalah segala hal yang menggoncang jiwamu dan engkau tidak suka jika orang lain melihatnya. Lah, janganlah nampak ada sesiapa, tapi dah lupa malaikat kiri kanan dan Tuhan nampak kan. Tapi sekurang-kurangnya orang tak nampak, taklah panjang di kalangan manusia cerita yang dia buat tak betul tu kan. Maknanya kalau bergoncang dada, bergetar hati, berdegup-degap hati, risau kan, itu makna buat dosa lah tu. Okey. Kalau kita inilah, ini elok ke tak elok ni, kalau berdobar lebih lepas tu bergoncang jiwa macam tu kan, itu makna benda yang kita buat tu tak elok lah tu. Okey. Lepas tu adalah seorang lain lagi, Wabishah bin Ma'bad radhiyallahu anhu berkata bahawa beliau datang kepada Rasulullah dan baginda bersabda. Dia pergi jumpa Nabi kan. Jikta tas'alu anil birri. Dia belum apa-apa ni, Nabi dah tanya dia. Kan? Apakah engkau datang untuk bertanya tentang kebaikan? Nabi dah tahu dah apa jad kan. Saya menjawab, siapa jawab ni? Wabishah Wabishah menjawab, benar dia kata. Baginda bersabda, maknanya Nabi sambung kan, Nabi beritahulah sebab dia tanya tentang kebaikan kan. Istafti qalbaka albirru matma'annat ilaihin nafsu watma'anna ilaihil qalbu wal ismu ma haka fin nafsi wa taraddada fi sadri wa in aftakan nasu wa aftauka. Artinya mintalah fatwa kepada kamu sendiri. Saya lebih kalau kita nak lebih faham kan, mintalah fatwa dari hatimu. Sebab dia suruh tanya hati kan. Qalbaka, hati, ya. Istafti, mintalah fatwa dari hatimu. Kebaikan albirru itu kebaikan kan. Kebaikan adalah apa-apa yang mententeramkan jiwa dan hati. Sedangkan dosa adalah apa-apa yang menggoncang. Kita tukarlah perkataan dia. Menggoncang jiwa dan meragukan hati. Meskipun orang-orang memberi fatwa yang membenarkanmu. Kalau ada lah orang, tak salah tu dah, buatlah katanya. Tapi kita berdegup-degap tu terlebih kan. So, kerana fatwa hati kita menyatakan itu adalah benda tak baik, maka janganlah kita teruskan. Ini adalah hadis yang kami riwayatkan dari Imam, iaitu Imam Ahmad, yang kemudian ni Imam Ahmad kan, yang dan Imam Ad-Darimi dengan sanad hasan. Jadi ini hadis hasan lah ya. Yang kedua ni. Yang pertama tadi riwayat Muslim. Muslim ni biasanya dia bawa hadis yang sahih kan? Okey. Huraian dan intisari. Sabda Rasulullah SAW bermaksud kebajikan itu keluhuran akhlak. Maksudnya ialah bahawa keluhuran akhlak adalah sebaik-baik kebajikan. Sebagaimana sabda baginda lagi yang bermaksud haji adalah Arafah. Haji adalah Arafah. Maksudnya tanpa Arafah tak ada haji. Kan kalau kita buat umrah mana ada wukuf Arafah kan? Tak hajilah, hanya umrah. Jadi
kebajikan tu sebaik-baik kebajikan adalah keluruhan akhlak. Tak ada keluruhan akhlak, tak adalah kebajikan. Kan itu maksudnya kan. Kebajikan adalah perbuatan yang menjadikan pelakunya bertambah baik. Selalu berupaya mengikuti orang yang berbuat baik dan taat kepada Allah yang Maha Mulia lagi Maha Tinggi. Maknanya dia baik-baik, lepas tu dia pun bergaul dengan orang yang baik-baik, lepas tu ikut apa yang orang baik-baik buat kan. Kebajikan digunakan dalam dua pengertian, iaitu untuk sekalian makhluk, sesama manusia, kedua ibu bapa, orang yang hampir dengan kita. Kalau orang yang hampir dengan kita tu, kalau kita ada pasangan kita lah kan. Sebab tu anak-anak kita, cucu-cucu kita macam tu. Yang hampir dengan kita. Lepas tu melaksanakan segala amal taat. Zahir, membelanjakan harta menurut dari Allah, mendirikan solat, mengeluarkan zakat, menyempurnakan janji, sabar, menghadapi segala kesusahan seperti kesakitan dan kemiskinan. Itu zahir. Batin, keimanan terhadap Allah, malaikat, kitab, rasulnya, hari kiamat, qadar-qadar. Jadi batin ni rukun iman lah. Kan rukun iman. Maksud berakhlak baik dalam kotak dia, jujur dalam bermuamalah ataupun berjual beli. Ataupun pergaulan. Ya. Muamalah ni boleh juga kita sebut dalam pergaulan. Bersantun dalam berusaha. Adil dalam menghukum, bersungguh-sungguh dalam berbuat kebajikan. Lepas itu, antara sifat orang mukmin yang Allah telah sebutkan dalam surah Al-Anfal, biasanya ayat 4, ayat 2 hingga 4 ialah orang mukmin ialah orang yang ketika nama Allah disebut, hati mereka gemetar, dan ketika ayat-ayatnya dibacakan kepada mereka, iman mereka bertambah dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Iaitu mereka yang melaksanakan solat dan mengeluarkan infak daripada sebagian harta yang kami berikan kepada mereka. Mereka itulah orang yang benar-benar mukmin. Infak ni memang ada kat mana-mana kan, peringatan tu. Bagaimana mengesan dosa? Bagaimana mengesan dosa? Ibnu Mas'ud berkata dosa itu menggoncang. Ini perkataan menggoncang tadi. Dosa itu menggoncang hati. Apabila kita melakukan dosa, hati kita sentiasa berada dalam keadaan berdebar. Ni yang saya tak pandai sebut tadi ni. Berdebar, bergetar. Bergetar. Gelisah, cemas, takut, bimbang, dilihat atau diceritakan oleh orang lain. Sebab itulah ada perbuatan Melayu berani kerana benar, takut kerana salah kan. Dia salah tu lah takut. Takut lagilah yang dibuat tu yang Tuhan larang kan. Lagilah takut sebalik kan. Sebenar. Tapi orang sekarang itulah masalah bila dia buat yang Tuhan larang tu dia bangga. Dia menunjuk ke orang. Tengok aku buat. Kan? Na'udzubillah min zalik. Cuba anda gambarkan situasi berikut. Memakan atau menggunakan harta yang diamanahkan kepada anda untuk menyimpannya saja. Simpannya. Macam mana? Memakan atau menggunakan harta yang diamanahkan kepada anda untuk menyimpan saja, tapi amanah tu untuk menyimpan saja, tapi dimakan ni. Sebab ayat pangkalnya. Memakan atau menggunakan. Patutnya dia simpan sahaja. Kan? Lepas tu berkhawat. Iaitu bersendirian. Saya kata tak bersendirian dah. Kalau khawat bersendirian ni, Nabi kan khawat di gua apa? Gua Hira. Kalau antara lelaki dan perempuan ni berdua-duaan. Berkhawat iaitu berduaan antara lelaki dan perempuan yang bukan mahram di tempat yang sunyi. Lepas tu melengah-lengahkan solat hingga habis waktu. Maknanya perkara ini mendorong kepada melakukan dosa. Rasulullah dah ajar kita macam mana kita nak mengesan dosa tadi. Yang apa, dosa itu menggoncang hati. Bila hati goncang tu, makna akan berada dalam keadaan berdebar, bergetar, gelisah, cemas, takut, bimbang, dilihat orang dan sebagainya kan. Okey, seterusnya muka surat sekolah tu lah.
Bil Al-Asqa. Wasilah bin Al-Asqa meminta kepada Rasulullah SAW, berilah kepadaku satu fatwa tentang suatu perkara sehingga aku tidak lagi akan bertanya kepada seorang sesudah engkau. Maka Rasulullah pun berkata kepadanya, mintalah fatwa daripada diri engkau sendiri. Kataku, bagaimana? Bagaimanakah yang demikian? Yang wasilah ni lah kan. Rasulullah menjawab, engkau tinggalkanlah, tambahkan ya. Engkau tinggalkan apa yang meragukan engkau kepada apa yang tidak meragukan engkau. Sekalipun telah berfatwa kepada engkau oleh sekalian orang yang berfatwa. Kataku lagi, bagaimanakah yang demikian? Jawab baginda, letakkan tangan engkau di atas hati engkau. Letak ke hati. Mana letak hati tu? Bagaimanakah perasaan engkau? Hati akan tenang kepada perkara yang halal dan tidak resah gelisah Tenang. Hati tenang, halal dan resah gelisah lah. Potong tidak tu kan. Tidak. Hati akan tenang pada perkara halal dan resah gelisah pada perkara yang haram. Betul. Kalau tidak tu kena Halal buang. tu Tidak tu Potong kena perkataan, buang. potong perkataan tidak tu. pandai cikgu ni. Amin. Alhamdulillah. Rasanya tak payah potong dah. Kan? Kok perkara haram pun kita tak adalah rasa resah gelisah. Itu maksudnya. Hati yang akan tenang pada perkara yang halal dan tidak resah gelisah pada perkara yang haram. Kalau tak resah gelisah pada benda yang haram, Boleh lah buat. Dia tak payah, saya rasa tak payah potong tu, betul tu salah. Tak payah potong. apa? Macam ni lah. Gonung balik lepas dah selesai ni lah. Sebab saya nak tengok wasiat Nabi Adam ni. Sangat wasiat Nabi Adam ni. Menurut riwayat dalam syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah, Nabi Adam SAW berwasiat kepada anak-anaknya. Jika kamu hendak berbuat sesuatu tetapi hati kamu gelisah kerananya, maka janganlah kamu teruskan. Sewaktu akan memakan buah kudi, hatiku telah bergoncang dan gelisah. Dia cerita pengalaman dia kepada anak dia kan. Kita pun lah ni, kita pun lah dia cerita ni. Jika kamu hendak mengerjakan suatu perkara, lihatlah kesudahannya. Kalau aku lihat atau fikirkan tentang kesudahan akibat makan buah tersebut, buah kudi kan? Itu aku tidak makannya. Tentu aku tidak makannya. Fikir panjang. Lepas tu, jika kamu hendak melakukan suatu perkara, maka berundinglah dengan orang yang arif. Kalau aku dahulunya berunding dengan malaikat, tentu diberitahu kepada aku supaya aku tidak makan buah yang dilarang tu. Sebab memang Allah dah larang. Setan yang meragukan, menggoda. Kan? Iblis yang menggodanya. Iblis lah iblis. Sebab dia memang dengki dengan manusia kan. Betul. Dia dengki dengan Adam. Dengki dengan Adam. Allah suruh sujud pada Adam. Tapi dia yang engkar kan. Yang lain semua sujud. Jadi itulah kali ini. Alhamdulillah kita dapat selesai nompek ya. Sorry lah laju-laju sikit. Sebab kita nak khatam pada sebelum masuk Ramadan. Okey. Pada akhir Mac nanti insyaAllah. Dan kita akhiri majlis kita ni. Yang pertama kita baca surah Al-Asr, lepas tu tasbih kafarah dan kita selawatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik. Silakan Dindaku. Gambar. Ambil gambar dulu. Buka muka masing-masing. Tunjuk muka masing-masing. Buka. Lah. Tunjuk muka. Tunjuk muka. Aisyah. Okey. Okey, semua pandang kamera. 1, 2, 3. Okey, terima kasih.
Terima kasih. Okey. Kita selawat. Bedah seorang buka mikrofon, yang lain-lain semua tutup. Kita ikut selawat ni di rumah masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibu salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Okay. Terima kasih Bedah. Terima kasih semua. Terima kasih Ustazah. Terima kasih Ustazah. Terima kasih Bedah. Terima kasih.